para sahabat, tabi'in, sadiqin, syuhada, alim ulama serta muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberkati majlis kita dan dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Bari Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis ataupun pemudasyara pada pagi ini, Puan Ros dan seluruh barisan pengurusan Gema Nur Iman, puan-puan, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya mari sama lagi merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada pagi ini. 2 minggu tak dapat kita bertemu. Kebetulan saya berada di bumi Mesir dalam satu program. Sebenarnya program macam lawatan biasa, tapi kita program bermodul. Nanti insyaAllah nanti lepas ni mungkin boleh pergi dengan tim Gema Nur Iman kot. Kita buat tadabbur ayat-ayat sirah di bumi Mesir. Contohnya kita sampai di tempat kawasan Tursina. Kita akan cari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Tursina. Seorang baca dan seorang terjemahkan dan saya akan syarahkan kisah tentang apa yang kita baca tu. Menarik insya-Allah. Menarik. Ataupun kita boleh buat juga tentang modul kita nanti kalau kita nak buat lah insya-Allah. Cadang bulan 12 kalau siapa nak join kita jom. Kita boleh daki Tursina, kita boleh kaji tentang sirah-sirah Nabi SAW di bumi Ambiya atau jejak Rasul lah, jejak Rasul. Yang baru ni program saya buat ni dia memang kira anak murid tadabbur saya lah daripada Singapura, daripada Dubai. Jadi kami buat satu program namanya tadabbur ayat-ayat sirah di bumi Mesir. Bila sampai contohnya di tempat Tasik Qarun, kita buka ayat surah surah Al-Qasas tentang kisah Qarun, tentang kisah Qarun. Yang Allah nukilkan dalam Al-Quran, itu kita tafsirkan, kita tadabburkan. Jadi kita berada di tempatnya. Okay, ini Tasik Qarun, tengok bagaimana Allah musnahkan, Allah tenggelamkan suatu tasik yang sangat luas. Macam tu insya-Allah. Kalau nanti ada kesempatan masih kita plan lah cantik-cantik, kita plan elok-elok, nanti kita buat tadabbur sirah ke tadabbur sirah ke di bumi Mesir macam tu insya-Allah. Lepas tu nanti 2.0 tadabbur sirah di bumi Palestin pula ke? Atau di bumi Jordan ke? Nanti kita akan buat insya-Allah Okey. Alhamdulillah sangat menarik, seronok. Saya lihat pun anak murid saya pun seronok sangat bila kita selama ni baca Al-Quran tapi kita dengar cerita tentang tu, tapi bila berada betul-betul di tempat lapangan tu, pejam mata semuanya, cuba bayangkan kita pijak ni lah duduk perkampungan Nabi Musa AS. Di sini lah berlaku Allahumma salli ala Muhammad, berlaku Allah musnahkan. Allah musnahkan. Yang seronoknya bila kita pergi bergambar contoh tempat-tempat laknat Tasik Qarun, biasa kita bergambar tunjuk like kan. Gambar semua tunjuk like. Yang ni gambar semua tunjuk macam ni di slide.
Kan, kalau orang tengok, perjalanan ni tak best ke? Travel yang bawa tak best ke? Sebab semua tunjuk macam ni kan. Kita nak beritahu tempat ni tak best. Tempat ni tak best. Tempat ni tak best macam ni lah. Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, jom. InsyaAllah kita sambung. Nak minta maaf hari ni tak ada slide. Sebab saya kat kampung. Slide saya ataupun laptop saya memang tak bawa. Kita bincang je lah. Kita sambung pada surat 42 hari ni insyaAllah. Kita bincang tentang khatan ataupun sunat Rasulullah SAW. Siapa yang mengkhatankan baginda SAW. Okay. Berlaku khilaf di kalangan para ulama berkaitan tentang khatan Rasulullah SAW. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Okay. Pendapat pertama adalah pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Uthman Al-Khalili yang mengatakan bahawa baginda SAW lahir dalam keadaan berkhatan sebagaimana Nabi Isa AS yang lahir dalam keadaan berkhatan. Jadi pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Uthman Al-Khalili, dia berpendapat bahawa baginda SAW lahir dalam keadaan berkhatan. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda dikhatankan pada pembedahan dada oleh malaikat Jibril AS sewaktu di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah, iaitu berusia dalam lingkungan 4 tahun lah, 4 tahun ke bawah. Sebab Halimatus Sa'diyah jaga Nabi SAW daripada umur beberapa hari sampailah umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Jadi ada pendapat kata di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah ketika pembelahan dada Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Itu pendapat kedua tentang khatan ataupun tentang sunat. Pendapat ketiga, ni pendapat ni lebih kuat. Iaitu pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, sepupu Nabi SAW. Hidup sezaman dengan Nabi SAW. Okay. Iaitu baginda dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib pada hari ke-7 kelahirannya. Dan para ulama kata di sinilah disunnahkan untuk umat-umat Nabi Muhammad SAW, selain daripada bila hari yang ke-7 diberi nama dengan nama yang baik, diakikahkan, dicukur rambutnya, selain daripada itu adalah dikhatankan, Okay. Sekarang ni alhamdulillah masyarakat kita ni kadang-kadang anak kita ada yang seusia bayi dah dikhatankan dah. Kalau batch saya atau zaman-zaman saya darjah 6 baru khatan. Itu selain daripada darjah 6 UPSR, darjah 6 lah, NJBCG, ada ketakutan satu lagi adalah hujung tahun cuti sekolah, nak kena masuk jawi istilahnya. Tak tahu nama masuk jawi kenapa, Allah Alam. Nak dikhatankan. Okay. Tapi sekarang ni ada dah yang usia sekarang surah tadika, dah dikhatankan kan. Tapi yang menjadi sunnah adalah pada hari yang ke-7, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Nabi dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib pada hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu berkaitan dengan khatan Rasulullah SAW. Jadi ada 3 pendapat lah. Ni ada 3 pendapat. Pendapat pertama kata Nabi dikhatankan maksud baginda dilahirkan dalam keadaan berkhatan, sebagaimana yang berlaku pada Nabi Isa AS. Okay. Yang kedua, ada berpendapat bahawa Nabi SAW dikhatankan oleh malaikat Jibril sewaktu pembelahan dada Nabi SAW di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah. Okay, di antara tempoh umur bawah 4 tahun. Okay.
Dan yang ketiga adalah baginda dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib pada hari ke-7 kelahiran. Ini pendapat Ibnu Abbas dan pendapat ini yang lebih kuat. Okey, selesai insya-Allah. Jom kita masuk dalam bab pembedahan dada atau pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Peristiwa ini berlaku sewaktu ataupun semasa baginda SAW tinggal bersama Halimatus Sa'diyah. Okey, gini. Halimatus Sa'diyah jaga Nabi SAW. Sepatutnya masyarakat ataupun tradisi dan kebiasaan ketika itu adalah bila menyusukan bayi yang diambil daripada di Mekah, tempoh penyusuannya adalah 2 tahun. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah pun Allah kata wa fisalu fi amaini. Jadi penyusuan itu boleh dipisahkan selepas 2 tahun lah. Okey. Jadi istilah maksudnya memang penyusuan tu 2 tahun. Sebagaimana bayi-bayi yang lain memang 2 tahun. 2 tahun dia akan dipulangkan kepada ibunya. Dipulangkan kepada ibunya. Tetapi Nabi Muhammad SAW selepas umur 2 tahun, selepas tempoh penyusuan, dia dipulangkan sebagaimana bayi-bayi lain kepada ibunya, iaitu Aminah binti Abdul Wahab, kan? Okey. Tetapi Halimatus Sa'diyah, dia Halimatus Sa'diyah dia macam hidup dia tak keruan. Macam ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan dia. Bila baginda SAW dipulangkan kepada ibunya Aminah, seolah-olahnya dipulangkan kebahagiaannya sekali. Diambil sekali, dibawa balik oleh Nabi SAW, kebahagiaan, kegembiraan, keseriaan keluarga Halimatus Sa'diyah. Syaimah anak sulung Halimatus Sa'diyah yang turut mengasuh Nabi SAW selain daripada ibu dia. Kata dengan ibu dia, mak, dia kata, rindunya pada Muhammad, dia kata, kan? Seronoknya kalau Muhammad ada dengan kita, kan? 2 tahun lamanya kita jaga dia, tiba-tiba hari ni tak ada, hari ni tak ada. Jadi mak boleh tak minta izin pada mak Muhammad ni untuk kita jaga lagi Muhammad, okey. Jadi Halimatus Sa'diyah sekali lagi dengan unta dia pergi ke Mekah bertemu dengan ibu Nabi SAW untuk minta izin kepada Aminah, ibu Nabi SAW, untuk pelihara lagi Nabi. Sebab dia kata bila Muhammad tak ada ni macam semuanya rindu sangat. Semuanya tak ceria. Semuanya tertanya-tanya, mana Muhammad? Seronoknya kalau Muhammad ada dalam rumah ni. Ibunya memberikan keizinan untuk pelihara lagi. Sebab itu peristiwa ini sewaktu dia tinggal bersama Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad ni lebih kurang 80 km daripada Mekah. Iaitu dekat-dekat dengan Qarnul Manazil, ataupun dekat-dekat dengan Taif. Dekat-dekat dengan Taif. Dari jauhnya Halimatus Sa'diyah ni naik unta, pergi cari bayi yang nak disusukan. Sebab perempuan Halimatus Sa'diyah, perkampungan Bani Sa'ad ni memang itu fungsi dia, itu kerja dia, menyusukan bayi-bayi di Mekah. Okey, dan para lelaki semuanya mengembala kambing. Itu disebut tentang tu, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi peristiwa ini merupakan salah satu kenabian dan satu pemilihan Allah terhadapnya yang untuk sesuatu yang mulia. Jadi pembelahan dada Nabi SAW ini adalah satu tanda, satu isyarat kenabian Nabi Muhammad SAW. Okey. Peristiwa ini diperihalkan dengan betul dan benar melalui beberapa orang sahabat, antaranya Anas bin Malik radhiyallahu an. Perihalnya terdapat dalam hadis Muslim yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW telah didatangi oleh Jibril ketika baginda sedang bermain dengan sekumpulan kanak-kanak daripada Bani Sa'ad. Okay.
Jibril AS telah merebahkan serta membelah dada Rasulullah SAW betul-betul tepat pada hatinya, yakni pada jantungnya, dan mengeluarkannya. Kemudian dikeluarkan seketul darah sambil berkata, inilah sasaran syaitan ke hati engkau. Jadi bila dikeluarkan jantung Nabi SAW, ada satu darah beku hitam yang ada pada jantung Nabi SAW, dan kata Malaikat Jibril, inilah tempat bertapaknya syaitan dalam hati manusia. Ada riwayat kata itu sebagai simbolik je. Ada pendapat itu sebagai simbolik. Hati Nabi bersih sejak Nabi dilahirkan. Tak ada titik hitam pun. Tapi Allahumma salli asma nak mengisyaratkan bahawa semua manusia macam tu. Semua manusia macam tu. Okay, sebab itulah Nabi SAW dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam. Dengan air zam-zam. Okay, barulah dimasukkan semula ke tempat asalnya. Dan kanak-kanak yang lain yang sedang bermain dengan baginda sallallahu alaihi wasallam berlari-lari menemui ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Kan? Dan mereka semua meluruh ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapati mukanya pucat, lesu, macam orang baru lepas kena operation lah, darah semua tak ada kan, pucat, pucat semua mukanya kan. Macam itulah Nabi SAW bangun dalam keadaan longlai, mamai, kemudian dengan pucat, dengan pucat, lesu. Ketika inilah suami kepada Halimatus Sa'diyah namanya Al-Harith, Al-Harith, ataupun gelarannya Abu Qabsah. Abu Qabsah. Dia kata, pulanglah Muhammad. Pulanglah Muhammad. Sebab aku risau keselamatan dirinya. Pulanglah Muhammad. Aku risau keselamatan dirinya. Dengan berat hati, keluarga Halimatus Sa'diyah, pulang Nabi SAW kepada ibunya. Pulang Nabi SAW kepada ibunya. Okey. Hikmah ilahi di sini bukanlah membuang ketulan-ketulan kejahatan. Allah Subhanahu Wa Taala saja lebih mengetahui daripada tubuh badan Rasulullah SAW. Kerana kalau di sana terdapat ketul-ketul kejahatan yang merupakan sumber kejahatan, maka sudah tentulah boleh diubah manusia jahat ini dengan cara pembedahan. Mana yang suka pecah rumah orang tu, tangkap belah dadanya, cuci dia punya dada dengan zam-zam, masukkan balik, insya-Allah lepas ni tak pecah rumah orang lagi lah. Dia tak, itu simbolik je kata para ulama. Simbolik je para ulama. Tetapi apa yang besarnya peristiwa pembelahan dada Nabi SAW ini adalah hikmah ilahi yang jelas. Ialah menghebahkan serta mengisyaratkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab dia berlaku pada waktu tengah hari, waktu terang benderang. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, peristiwa ini berlaku di halayak ramai, di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Cuma bukanlah di tengah-tengah manusia dewasa. Di tengah Nabi SAW sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Dan bila Nabi SAW selepas peristiwa pembelahan, selepas dibelah dadanya, kemudian dicantumkan kembali, baginda memang macam orang kena bedah lah. Bangun dalam keadaan letih, lesu, kemudian pucat mukanya, tu. Dia Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita lihat kat sini kan, dengan cara yang boleh dilihat dengan mata kasar, kerana jalan ini menyebabkan orang percaya dan beriman dengan risalah yang dibawanya dengan mudah. Sebab itu Nabi SAW diisytiharkan daripada seusia 4 tahun lagi. Seusia 4 tahun untuk menjadi Nabi SAW. Sebab itulah peristiwa pembelahan dada Nabi SAW berlaku pada waktu tengah hari. Okey. Kemudian boleh dilihat dengan mata kasar, bukan secara apa nama, mimpi ataupun tak, secara realiti. Dan ini juga yang menjadikan baginda maksum bila dibuang kotoran ataupun titik hitam dalam jantung Nabi SAW.
menjadikan Nabi maksum, Nabi terpelihara daripada melakukan dosa. Okay. Serta mempersiapkan baginda SAW untuk menerima wahyu dari kecil lagi. Untuk menerima wahyu daripada kecil lagi. Itu disebut tentang tu. Okay. Pembedahan dada Rasulullah SAW adalah sebagai pembersihan rohani dengan satu cara yang boleh nampak dengan panca indera agar ia menjadi bukti ilahi kepada manusia seluruhnya dengan dilihat dan didengar. Okay. Sebab yang membawa kepada percaya pada peristiwa pembelahan ini ialah kebenaran dan sahnya cerita. Kalaulah perkara ini sudah jelas berlaku pada waktu tengah hari, maka tidak ada sebabnya kita tidak boleh lari daripada kebenaran. Tetapi bagi mereka yang lemah imannya, lemah iman kepada Tuhan, perkara ini membawa suatu kelemahan iman mereka terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oleh yang orang yang seperti ini tidak ada bezanya sama ada mereka mengetahui ataupun tidak akan hikmah-hikmah ilahi dan sebab-sebabnya. Inilah kisah tentang pembelahan dada Nabi SAW. Bukan sekadar turun ayat Al-Quran membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Okay. Daripada sebelum lahir, peristiwa-peristiwa yang kita dah bincang, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan sebelum kelahiran Nabi SAW, itu juga sebagai isyarat bahawa Nabi Muhammad bukanlah manusia biasa macam kita, bukan manusia biasa macam kita. Dia adalah Rasul Allah, kekasih Allah, okay. Yang memang telah disediakan oleh baginda SAW untuk jadi Nabi sejak kecil lagi, sejak belum lahir lagi. Itu disebut tentang pembelahan dada Nabi SAW. Okay. Mungkin ada orang tanya, Ustaz, Nabi dibelah dadanya macam mana? Guna pisau ke? Guna pisau ke? Ataupun Allahumma salli ialah malaikat Jibril bawa semua alat pembedahan ke, lepas tu dibius ke, tak ada. Okey. Malaikat Jibril membelah dada Nabi SAW dengan tangannya sendiri. Belah batin ke tak? Ni secara real. Secara real. Okey. Baginda SAW dibelah oleh malaikat Jibril dengan menggunakan tangannya. Tapi bukan tangan kita ni, Wallahualam tangan malaikat Jibril macam mana. Kan? Tapi dengan tangannya. Bagaimana tangan ataupun malaikat Jibril boleh belah dada Nabi SAW tanpa menggunakan peralatan seperti pisau dan umpamanya gunting ke apa kan? Kan? Sebab itulah seorang pakar, dia pakar tentang laser. Namanya Muhammad Ahmad Nabil, tak silap penerima anugerah Nobel, saintis daripada Mesir, saintis daripada Mesir yang buat kajian tentang rupa-rupanya cahaya boleh belah badan manusia. Rupanya cahaya boleh belah badan manusia. Sekejap saya terpaksa pindah tempat, nampaknya sebab belakang backlight, muka saya tak nampak. Betul Muka saya gilak gelita kan? Betul. Tadi nak cakap backlight. Betul. Tadi saya live kat sini tadarus. Saya ada tadarus setiap pagi. Kan? Pukul 5 pagi sampai pukul 6 pagi. Jadi belakang masih lagi ni. Jadi saya tak sempat ubah saya punya studio saya. Sekejap Okey, tak apalah Ustaz. Mendengar suara dah. Okey, nak dengar ilmu. Barulah cerah kan? Barulah nampak muka Ustaz yang handsome ni kan? InsyaAllah. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya suara agak masih ni. Lepas tu mata masih tak boleh nak adjust lagi. Mata masih tak boleh nak adjust lagi. Mata Mesir lagi. Walaupun dah 3 hari dah balik. Walaupun dah 3 hari balik. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, terus tu. Maksudnya, okay. Bagaimana cahaya boleh belah badan manusia?
Dan kita tahu bahawa Allahumma salli ala Muhammad, malaikat Jibril satu makhluk yang telah diciptakan oleh cahaya. Kan? Malaikat Jibril adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Jadi rupanya cahaya boleh belah badan manusia. Yang kita panggil sekarang apa? Cahaya laser. Cahaya laser. Okey. Laser, pembelahan dada manusia dengan pembedahan melalui laser ni, dia lebih baik, lebih berkesan daripada pembedahan menggunakan pisau dan seumpamanya. Sebab kalau pisau, kadang-kadang selepas pembedahan akan berlaku jangkitan kuman. Berlaku jangkitan kuman. Kemudian luka lambat sembuh. Okay. Dan yang ketiga, dia meninggalkan parut yang besar. Berbanding kalau pembedahan menggunakan laser. Jadi secara tak langsungnya, dia membunuh terus kuman. Jadi tidak ada berlaku jangkitan kuman. Okay, jangkitan kuman. Yang kedua, lukanya cepat sembuh. Yang ketiga adalah dia tidak meninggalkan parut yang besar. Itu hikmah dia. Hikmah. Kenapa malaikat Jibril tak bawa pisau? Dia tak bawa gunting, tak bawa jarum nak jahit balik semula kan? Tak. Malaikat Jibril gunakan tangan saja untuk membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmah yang dikaji dan juga sebenarnya disebutkan dalam kajian yang dibuat oleh Ibn Sina tentang rawatan dalam Islam. Peristiwa ini juga dinukilkan oleh Ibn Sina juga dalam kajiannya tentang cara pembedahan menggunakan laser cahaya. Mungkin pada zaman tu laser kita tak boleh nak dapat, tapi zaman moden ni baru kita dapat. Barulah terbukti. Okay. Nabi umur 5 tahun ke? Tak. Nabi umur 4 tahun. Peristiwa ni ketika tu Nabi berusia 4 tahun. 4 tahun. Ada riwayat kata 10 tahun. Tapi pendapat yang saya buat kajian adalah 4 tahun. Okay? 4 tahun insyaAllah. Boleh? Itu peristiwa pembedahan dada Nabi SAW. Jadi khatan ataupun bersunat ni dan juga pembedahan dada Nabi SAW ni, dia sebagai isyarat. Dua-dua ni sebagai isyarat kepada kenabian dan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi tahu bahawa khatan ni dia suatu tuntutan. Kalau pendapat Imam Syafi'i, khatan ni wajib lah. Khatan ni wajib. Okay, walaupun ada pendapat kata dia sunat je. Tak khatan pun tak apa. Okay, tak khatan pun tak apa. Tapi pendapat Imam Syafi'i kata dia wajib. Wajib. Okay, sebab dia masalah kebersihan, masalah kesihatan. Jadi hukum khatan perempuan, kata Imam Syafi'i, adalah kehormatan sebenarnya. Dia juga sunnah khatan anak perempuan, dia lebih kepada kehormatan. Okey, insyaAllah. Jom kita masuk dalam bab yang keempat hari ini. Bab yang menceritakan tentang pengasuh-pengasuh Rasulullah SAW. Ada kesinambungan dengan kisah tentang Halimatus Sa'diyah tadi. Boleh insyaAllah. Okay, kalau sebelum tu kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, silakan. Secara lisan ke ataupun nak tulis dalam message ke. Kalau ada soalan lah. Kalau tak, saya terus masuk dalam bab yang keempat. Kalau tak ada, insyaAllah nanti di akhir dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya dah lama dah tanya Ustaz. Bila kita baca cerita-cerita masa dengar silsilah Nabi, cerita-cerita masa dulu, kebanyakan orang Arab ni, dia akan beri pada seseorang untuk menyusukan bayi dia. Apakah ibu kandung sendiri tidak menyusukan bayi ni? Okey. Dia sebenarnya dia jadi tradisi dah. Dia bukan kerana Sayyidatina Aminah ibu Nabi SAW tak ada susu untuk disusukan.
Ada. Sebab itu Aminah dulu menyusukan baginda Rasulullah. Selain daripada Tuwaibah, nanti kita akan bincang ibu susuan Nabi SAW. Okey. Tapi itu cara orang-orang Mekah membantu orang-orang miskin di sekitar Mekah. Sekitar Mekah. Jadi mereka akan memberikan anak-anak mereka untuk disusukan oleh wanita-wanita miskin di sekitar Mekah lah. Sekitar Mekah. Bangsa Quraisy ni bangsa yang apa nama kita panggil? Bangsa yang terpuji. Bangsa yang terpuji. Okey. Jadi bila bangsa yang terpuji, cara dia nak membantu orang-orang miskin adalah memberikan anak-anak mereka untuk disusukan oleh orang-orang miskin di sekitar Mekah lah. Sekitar Mekah. Itu yang pertama. Sebab itu yang kedua sebenarnya nak jadi sumber hukum. Nak jadi sumber hukum. Nabi SAW disusukan nak jadi sumber hukum. Hukum adik-beradik susuan. Kalau Nabi tak disusukan, macam mana nak keluar sumber hukum tu? Kan? Macam mana nak keluar sumber hukum tu? Haram berkahwin dengan adik-beradik susuan. Haram berkahwin dengan mak susuan. Haram berkahwin dengan suami kepada mak susuan. Jadi itu hikmah dia kenapa Nabi SAW disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Bukan sebab Nabi tak ada susu, bukan sebab ibu Nabi tak ada susu. Ada, tapi cara orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ni orang-orang kaya. Orang-orang kaya, membantu orang-orang miskin. Yang kedua adalah sebagai sumber hukum tentang penyusuan, tentang penyusuan. Itu Nabi SAW daripada kecil dah jadi uswatun hasanah, jadi contoh pada kita sebenarnya, insya-Allah. Okey. Boleh mudah-mudahan menjawab soalan tu. Okey. Jom kita masuk. Terima kasih, insya-Allah. Kalau ada soalan lagi nanti kita beri ruang di akhir nanti. Okey. Pengasuh-pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tu nanti ada tu nak bagi peluang eksklusif kepada ibu-ibu berpantang. Betul juga mungkin itu salah satu daripadanya. Jadi kalau nak menyusukan kemudian Allah SWT nak berpantang lagi kan, nak berpantang lagi. Jadi bila diberikan kepada orang lain disusukan, jadi ibu ni mendapat kerehatan, mendapat kerehatan selepas daripada melahirkan, insya-Allah. Maksudnya adalah kat sini dibolehkan, malah digalakkan pula, dan dalam Al-Quran pun disebutnya tentang Allahumma salli alaihi wasallam diberikan upah. Diberikan upah. Sekejap, saya rujuk dalam surah Al-Baqarah, tak silap saya. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat, sekejap. Yang last nak habis dah, apa nama? Surah Al-Juzuk yang pertama. Sebelum masuk juzuk yang kedua. Sekejap, kalau saya jumpa nanti saya beritahu Betul saya. Ya, ada kisah tentang penyusuan tu, hukum. Ya, kalau saya jumpa nanti saya beritahu. Saya cari sekarang ni tak sempat. Okey. Okey, terus insya-Allah. Jom, pengasuh-pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Aminah binti Wahab ataupun Abdul Wahab bin Zurah bin Kilab bin Kilab. Okay. Ini pengasuh Nabi SAW pertama, ibunya sendirilah. Ibunya sendiri. Okay. Yang kedua, pengasuh Nabi SAW adalah Tuwaibah. Hamba Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab sewaktu membawa kabar berita gembira kepada tuannya iaitu Abu Lahab akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bila lahirnya Nabi, Suhaibah ni orang pertama yang berlari menuju pada pakcik Nabi lah. Pakcik Nabi, Abu Lahab. Ataupun nama betul dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Okay. Beritahu, dia kata tuan dapat anak saudara lelaki. Tuan dapat anak saudara lelaki.
gembiranya Abu Lahab sewaktu mendapat berita gembira daripada Suwaibah sehingga dia memerdekakan Suwaibah. Okay, satu. Kemudian dia meminta, nanti kita bincang bawah tu, dia meminta kepada Suwaibah ni untuk menyusukan anak saudaranya, itu Nabi SAW. Itu dalam ibu susuan ada dua. Yang pertama Halimatus Sa'diyah, yang kedua adalah Suwaibah, hamba yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab. Okay. Abu Lahab ni sebenarnya, walaupun dia bukan adik-beradik dengan ayah Nabi seibu sebapa, dia adalah adik-beradik dengan ayah Nabi sebapa saja. Dia bin Abdul Muttalib. Tapi ibu Nabi SAW adalah Fatimah, ibu kepada Abdullah adalah Fatimah binti Umar kan. Okay, tapi yang Abu Lahab ni, dia nama mak dia adalah Lubnah. Lubnah. Okay. Dia bukan adik-beradik seibu sebapa dengan Allahumma salli ala dengan dengan Abdullah, dengan Abdullah. Yang seibu sebapa dengan Abdullah adalah Abu Talib je. Abu Talib. Yang seibu sebapa dengan Abdullah adalah Abu Talib. Yang menjaga Nabi SAW daripada kecil. Okay. Kalau Sayyidina Hamzah pun bukan adik-beradik dengan Abdullah. Sayyidina Hamzah pun adalah adik-beradik sebapa saja. Sebab ibu dia, nama dia Halah. Ibu Hamzah namanya Halah. Okay. Itu nak beritahulah tentang tu. Walaupun dia pakcik tapi bukanlah seibu sebapa. Bukan seibu sebapa. Okay. Yang ketiga, pengasuh Nabi SAW adalah Halimatus Sa'diyah. Sebagaimana dibincang tadi, nama dia Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah. Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah. Kita sebut tentang tu. Okey. Yang keempat, Syaimah, anak sulung kepada Halimah yang merupakan saudara susuan Nabi SAW. Jadi Syaimah ni waktu Nabi duduk rumah dia, Syaimah ni dah macam remaja sikit lah, macam remaja. Kalau Nabi bayi, dia mungkin dalam umur 9-10 tahun macam tu kan. Kan dah boleh harap lah. Jaga tu. Kalau mak dia, Halimatus Sa'diyah tengah masak kat dapur, Syaimah tengokkan Muhammad tu. Tu bila ibu dia mungkin Halimatus Sa'diyah sibuk mengemas ke apa, membasuh ke, dia akan sebut Syaimah, tu pergi layan Muhammad tu main. Macam tu. Jadi saya tak langsungnya Syaimah ni adalah pengasuh kepada Nabi SAW. Syaimah ni nama betul dia adalah Juzamah. Juzamah binti Haris. Syaimah ni nama betul dia Juzamah binti Haris. Tak, nama anak cucu kita nama Syaimah pun sedap Syaimah. Okay. Yang kelima, pengasuh Rasulullah SAW adalah Ummu Aiman. Hamba yang diwarisi oleh bapa daripada bapanya. Jadi Ummu Aiman ni adalah hamba yang diwarisi daripada bapanya. Itulah yang memelihara Nabi SAW ataupun mengasuh Nabi SAW. Jadi bila Nabi dah dewasa, Nabi merdekakan Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni menjadi salah seorang daripada keluarga Nabi SAW. Okey, macam tu. Jadi ada 5 orang pengasuh Rasulullah SAW. Yang pertama ibunya sendiri, yang kedua adalah Thuwaibah, hamba yang dimiliki oleh Abu Lahab yang dimerdekakan kerana bawa berita gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey, yang ketiga Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi SAW. Yang keempat Syaimah, adik-beradik susuan Nabi SAW. Yang kelima adalah Ummu Aiman, hamba yang diwarisi oleh Nabi SAW daripada bapanya Abdullah. Okey, itu
tentang pengasuh-pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya kita bincang tentang ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yang pertama kita tahu adalah Halimah Sa'diyah. Yang kedua, Suwaibah. Yang tadi kita bincangkan, hamba Abu Lahab, dan Rasulullah SAW menyusu dengan Suwaibah hanya beberapa hari. Ya, hanya beberapa hari sahaja. Hanya beberapa hari saja. Okey. Mama cerdik, insyaAllah. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Selesai. Bila kita bincang tentang ibu susuan, pasti Nabi SAW memiliki saudara-saudara susuan ataupun adik-beradik susuan. Okay. Okay. Kita tahu tadi Nabi SAW ada dua ibu susuan dia. Jadi bila dua ibu susuan Nabi SAW berarti ada beberapa orang lah yang jadi saudara susuan ataupun adik-beradik susuan Nabi SAW. Okay. Yang pertama, saudara susuan Nabi SAW daripada Suwaibah. Yang pertama adalah Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ini saudara susuan Nabi SAW daripada Suwaibah. Okay. Yang kedua, bapa saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Okay. Saudara susuan Nabi SAW daripada Halimah Sa'diyah. Ada 4 orang. Okay, yang pertama Abdullah, anak lelaki Halimah Sa'diyah. Yang kedua Syaimah, anak perempuan Halimah Sa'diyah. Okay. Yang ketiga adalah sepupu Nabi SAW, Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, orang yang paling kuat menentang Nabi SAW dan akhirnya memeluk agama Islam sewaktu pembukaan kota Mekah. Yang ketiga, bertemu sekali lagi dengan Hamzah, iaitu bapa saudara baginda Rasulullah. 2 kali bertemu baginda dalam penyusuan, iaitu dengan Suwaibah dan Halimah. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, okay, bab ibu susuan Nabi SAW menyebutkan Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi SAW, bertemu saudara susuan daripada 2 cabang, iaitu melalui Suwaibah dan Halimah Sa'diyah. Okay, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Saya tak bercadang untuk sambung cerita tentang zaman kanak-kanak sebab zaman kanak-kanak ni panjang. Kisahnya panjang. Okay. Jadi saya cadang untuk sambung insyaAllah bab zaman kanak-kanak Rasulullah SAW ni pada pertemuan kita akan datang. Jadi saya buka kalau ada soalan. Kita ada baki lebih kurang dalam 10 minit lagi. InsyaAllah. Kalau ada soalan, silakan. Ada? Tak ada? Saya ada tahu kat chat tu, Ustaz. Oh, kat chat kita saya tengok. Macam mana saya tengok? Tak apa, saya ulang je, Ustaz. Okey, silakan. Apa ni? Kalau mengikut bila tiap-tiap ibu yang nak menyusukan anak, mesti mereka juga dalam melahirkan anak ataupun anak yang di bawah umur 2 tahun kan, sebab mereka menyusukan anak. Ya, betul. Maknanya semua susuan Nabi ni umurnya lebih kurang je lah, Ustaz. Yelah, lebih kurang lah. Cuma tak, dia bukan maksudnya bila kita bincang tentang adik-adik susuan Nabi SAW ni, dia waktu menyusu tu Nabi ada dekat sebelah dia ke dia ada sebelah Nabi, tak. Maksudnya Halimah Sa'diyah ni dia menyusukan orang dah lama dah. Hamzah dah besar, dah dewasa kan, barulah mungkin selang beberapa tahun Nabi pula menyusukan Halimah Sa'diyah macam tu. Dia bukan bila menyusu tu dalam rumah kumpul sampai 10 orang disusukan, tak. Macam tu dia mungkin dia masih dalam pantang juga ataupun dalam menyusukan bayi juga. Bayi sendiri. Halimah Sa'diyah ni. Bayi dia sendiri, dia mesti menyusukan anak bayi dia sendiri. Dia ada bayi di sendiri, maksudnya macam Abdullah tu sebaya dengan dia, sebaya dengan Nabi SAW. Jadi Abdullah sebaya dengan Nabi SAW. Itu Nabi ni ada susu lah. Sebab itu apa nama Halimah Sa'diyah ada susu. Dia boleh bersalin jugalah. Bersalin lah. Tak mustahil sekarang kan, macam
Sekarang tak mustahil lah, tapi dulu tak ada lah cucuk 5 kan. tahun kan. Ada sampai 5 tahun masih ada susu lagi. Tapi abdalnya 2 tahun je kita 2 menyusukan tahun. bayi kan. Ya, afdalnya 2 tahun. Terima kasih Ustaz. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Siapa dah nak siapa? Silakan. adat penyusuan ni masih diteruskan ke pada bangsa Arab sekarang? Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Okey. Terima kasih Ustaz. Tapi boleh. Dan dalam Quran pun disebut bahawa kita kena bagi upah kan. Kan? Kena bagi upah. Maknanya dah tak ada macam dulu lah. Tak ada macam zaman Nabi. Ingat kan sampai sekarang. Tak ada. Maksudnya bila itu zaman tu je lah. Nama abdi dah tak ada Ustaz. Orang dah kaya Ustaz. Orang dah kaya dah. Orang beli susu lembu je lah. Beli susu tepung je. Allahumma salli ala Sayyidina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gini, susu ada dikit ada cucu saat ni ada mak dah sakit. Lepas tu dia susu ke seorang lagi tu jadi susuan kan? Betul? Dia tupai susu lah dengan adik seorang lagi ni ada lepas tu. Jadi dia kira siapa kenyang ke siapa sari minum ke jadi susuan tu. Ikut pendapat Imam Asy-Syafi'i, syarat dia mesti 5 kali kenyang. Barulah dia jadi adik-beradik susuan. 5 kali kenyang. Okey. Mungkin 5 kali kenyang. Maksudnya dari sehari tu mungkin dia minum sekali tu tak susuan lagi lah. Tak lagi. Dia kena 5 kali kenyang. Bak 2 ibu tu yang makan susu kot tu. Lepas tu seorang tu yang banyak. Jadi seorang tu lah susu seorangnya kali. Ya, betul. Dia banyak kali. Betul. Adalah anak cucu baru ni. Oh ya, itulah. Sebab itu nak beri anak untuk susuan ni kena pastikan, maksudnya kita kena jangan terputus hubungan dengan dia kan. Sebab masalah nanti kalau adik-beradik susuan kan. Kalau saudara sendiri tak apa. Tapi kalau tu orang lain, lepas tu dia berpisah, kita pun dah lama dia pindah tempat, tiba-tiba anak kita jumpa jodoh. Lepas tu kebetulan siasat balik rupanya dia adalah adik-beradik susuan dulu. Jadi tak bolehlah kahwin, haramlah berkahwin. Ya betul ni sama laki ni cucu dulu. Mak dia ada main denggi ke jadi tu lewat kat dia kena paksa lah tak boleh main sak susu gitu. Macam jadi upah tu macam mana Ustaz kata upah kan tadi? Upah terpulang pada orang tu nak bagi berapa. Dia tidak ditetapkan berapa upahnya. Okay? Tidak ditetapkan berapa upahnya. Dan syarat ibu susuan pula nak menyusukan dia kena minta izin suaminya. Dia tak boleh main susukan dia. Dia kena minta izin suaminya untuk susukan anak siapa. Macam tu. Sebab dia akan masuk terus dalam nasab keturunan dia tu. Maksudnya haram kahwin terus. Kan? Sebab itu suami dia kena tahu dan suami dia kena izinkan. Ustaz, syarat 5 kali kenyang tu direct penyusuan daripada badan ibu atau transfer ke botol pun kira sama? Sebab zaman sekarang orang suka pam susu kan? Ya, betul. Maknanya boleh, dua-dua boleh? Dua-dua boleh. Yang penting sumbernya daripada susu badan ibu tu. Okey. Baik. Faham. Alhamdulillah. Macam tu. InsyaAllah. Okay, sebab itu ibu susuan ni besar. Anak angkat, contohnya kita ambil anak angkat. Okay. Anak angkat ni kalau ikutnya, dia tak ada darah daging. Dia tak boleh lihat aurat ibu angkat dia. Kemudian dia tak boleh pergaulan bebas dengan adik-adik angkat dia. Tapi bila anak angkat ni disusukan je, terus tukar status daripada anak angkat kepada anak susuan. Jadi itu susuan ni besar. Peranan dia besar. Walaupun 5 kali kenyang, kita nampaklah 5 kali kenyang je pun kan. Tapi rupa-rupanya dia banyak menyelesaikan masalah. Satu, masalah aurat, masalah pergaulan bebas dalam rumah dengan ni. Kalau anak angkat yang kita jaga tanpa kita susukan, dia status dia tetap anak angkat. Bila anak angkat, bila dia dah dewasa contohnya, dia akil balik dah, mak dia nak ke pakai tudung masak kat dapur kan? Mak dia tak nak pakai tudung masak kat dapur. Dia kata, alah budak ni aku beli dari kecil dah, macam anak sendiri dah kan.
Tapi bila dia masak kat dapur tak kena tudung atau dalam rumah dia tak kena tudung, jadi sebenarnya dia telah mendedahkan auratnya macam mendedahkan aurat pada lelaki ajnabi di luar tu lah, sebab anak angkat dia tu uh, bukan darah daging dan halal kahwin sebenarnya. Halal kahwin. Lepas tu kadang-kadang kita ni bila anak dara kita dah besar nak pergi college ke, kita minta pada anak angkat kita yang bela daripada kecil yang tak disusukan dia kata, ni dek hantar kakak tu pergi ni, ataupun dia mungkin anak yang pertama, bang ni hantar adik pergi college tu, naik motor berdua berpeluk, motor RZ pula tu, tertonggik belakang pergi college. Kita pun reda dengan perbuatan tu, sedangkan sama je hukumnya kita benarkan anak dara kita naik motor dengan mak rempit kat luar sana tu yang siapa-siapa dia tak kenal tu, sama je. Tapi benda ni boleh diselesaikan dengan apa? Benda ni diselesaikan dengan susuan. Ya, bila ada anak angkat, kita susukan. Bila susukan. Okey, sekarang kalau tak ada keluar susu pun dah ada banyak lah obat pil kan, pil perazan susu kan. Okey, boleh susukan. 5 kali kenyang, terus tukar statusnya daripada anak angkat yang haram, yang boleh berkahwin, tak boleh dedahkan aurat pada dia, terus jadi anak yang haram berkahwin dengan dia selama-lamanya. Kemudian dia berada Jadi malam ya Ustaz. ya, dia terus jadi anak susuan. Dia tak jadi anak angkat lagi. Sebab itu walaupun susuan ni, bab penyusuan ni kecil dia kan, tapi rupanya dia banyak menyelesaikan masalah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran tentang penyusuan ni, dan Nabi SAW disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ni peristiwa besar sebenarnya. Satu peristiwa besar. Sebab itu saya sebut tadi sebagai sumber hukum. Kan? InsyaAllah. Ustaz, anak susuan layak dapat harta pusaka Ustaz? Anak susuan tak dapat harta pusaka. Anak susuan hanya layak dapat wasiat saja. Okey. Itu yang membezakan dengan anak kandung lah. Ya, itu yang membezakan dengan anak kandung. Baik. Okey. Alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, kita cukup sekarang ni pagi ni. InsyaAllah kita sambung untuk pertemuan kita yang datang. Saya pun bersiap nak balik rumah lah. Nak balik kampung ke? Bukan balik kampung, nak balik rumah. Okay. Besok nak hantar anak-anak balik asrama dah. Kan? Jadi insyaAllah saya rasa cukup sekadar tu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya. Saya aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Kita hendaklah menjadikan perjalanan hidup Rasulullah SAW ini sebagai petunjuk dan ikutan dalam kehidupan kita, kerana baginda insan selayaknya kita contohi dan teladani. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarkan kuliah kita hari ini. Izinkan saya buat sedikit ibahan Ustaz. Kuliah hari ini 5 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh hari ini dengan pengajian tahsin Al-Quran. 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah, dan 9:15 malam kuliah isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'id Al-Badi'ah. Dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Sebenarnya bulan yang baik ini banyakkanlah membuat amal ibadat, zikir, istighfar. InsyaAllah. Kita tangguhkan kuliah kita sebagai penutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu insyaAllah nak rujuk tentang ayat berkaitan dengan penyusuan ni, ayat 233 surah Al-Baqarah. Tadi baru jumpa ayatnya, 233 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. Di situ jelas tentang berapa tempohnya, kemudian diberikan upah. Okay. Jadi kita tangguh insya-Allah dengan sama-sama kita baca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.